TV KPM. Cikgu, tadi saya tengok berita ada kereta masuk dalam rekahan. Lepas tu pembaca berita cakap ada ramalan mungkin negara kita pun akan kena gegaran tu, cikgu. Perkara pertama, Yuyu bertenang dahulu. Jangan cikgu tengok Yuyu, cikgu serabutlah. Bertenang dulu. Kan pembaca berita tu kata ramalan. Ramalan ini mungkin berlaku, mungkin kita tak rasa pun. Okey. Cikgu, macam mana boleh ada gegaran tu? Tak fahamlah. Oh, gegaran ini berlaku disebabkan oleh proses utama bumi. Proses utama bumi terbahagi kepada dua, iaitu proses eksogen dan juga proses endogen. Okey. Nak tahu lebih lanjut? Nak? Jom masuk kelas cikgu. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hello. Anda bersama dengan saya Nurul Huda Abdul Aziz. Hari ini bagi mata pelajaran pendidikan sains tingkatan 1 dengan subtopik bumi. Sebentar tadi anda telah pun menyaksikan bagaimana Kak Yuyu serabut sebenarnya apabila menonton berita dan mendapat tahu bahawa ada gegaran di negara berdekatan. Jadi Kak Yuyu pun muskil juga apa agaknya nak belajar. Jadi bersama kita hari ini adalah Cikgu Faralina dari SMK Vivekananda Brickfields Kuala Lumpur dan juga kita ditemani oleh juru bahasa iaitu Cikgu Azliana dari SK Pendidikan Khas Jalan Batu Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Juru bahasa lambai sikit. Hello. Itu dia. Jadi bersama dengan saya, sebentar tadi saya dah pun bersama dengan beliau iaitu Cikgu Farah. Cikgu Farah, boleh tak terangkan dengan lebih lanjut apakah dua proses yang dinyatakan sebentar tadi? Okey, baik. Macam yang Yuyu bagi tahu tadi, proses utama bumi terbahagi kepada berapa? Dua, iaitu eksogen dan juga endogen. Okey, baik. Apa itu proses endogen? Apa itu proses eksogen? Okey, sebelum tu, proses bumi ni, utama bumi ni boleh menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Okey. Jadi sebelum ini, bumi ni kita ni semua duduk dalam satu benua je. Disebabkan oleh proses utama bumi lah kita berpisah. Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama adalah proses utama bumi eksogen. Okey, eksogen ini dia berlaku di permukaan bumi. Okay, di luarlah permukaan. Nampak cikgu ada highlight K dekat situ? Keluar, maknanya luar. Contoh proses eksogen adalah lulu hawa, hakisan, susutan jisim dan susutan darat, kemudian angkutan dan juga pengenapan. Proses yang kedua adalah endogen. Nampak cikgu highlight D tu? Nampak. Maknanya dia berlaku di dalam bumi. Okey, dia juga boleh membentuk ataupun mengubah permukaan bumi. Okey, apa dia contoh-contoh proses endogen ini? Ada 3 yang kita kena belajar iaitu proses olakan mantel. Bukan mantel ya, mantel. Okey. Yang kedua adalah aktiviti magma dan juga yang ketiga adalah proses pergerakan kerak bumi. Oh, proses pergerakan kerak bumi yang nombor 3. Okay. Dah ready? Dah. Jom kita tengok satu persatu. Proses eksogen. Okey, tadi cikgu kata dia bermula dengan lulu hawa kan? Okey, apa itu lulu hawa? Lulu hawa adalah proses pemecahan dan juga penguraian batuan ataupun pereputan batuan. Okey, nak tengok contoh dia? Nah, okey, mari sini cikgu tunjuk. Lulu hawa, proses pemecahan. Itu dia. Macam mana tu cikgu? Maksud macam ombak, membadai, okey, kita tengok kat sini. Tengok dekat tebing tu. Tengok kat tebing tu. Nampak tak dia tengah pecah? Oh. Itulah lulu hawa. Oh. Lulu hawa ni berlaku disebabkan oleh mikroorganisma boleh ataupun disebabkan oleh akibat frost. Ombak pun boleh juga. Okey? Alright. Okay. Yang kedua adalah hakisan. Proses hakisan adalah proses penghausan.
yang dialami oleh permukaan bumi lah. Okey, kita tengok contoh dia macam mana. Tengok, dia haus. Lulu hawa tadi Dia reput, memecahkan. pecah ataupun reput, manakala hakisan pula dia adalah penghausan. Kita ke yang seterusnya iaitu angkutan dan juga pengenapan. Okey, tadi kan batu-batu tu dia pecah semua kan? Dia pergi mana? Jadi inilah kerja angkutan dan juga pengenapan. Bahan-bahan yang dilulu hawa dan juga yang terhakis itu akan dibawa oleh ejen. Siapakah ejen itu? Ombak, air, angin. Dialah tolong-tolong bawa. Okey, kemudian dia akan enapkan bila laju itu dah pun menjadi perlahan. Jadi dia akan enap dekat satu tempat. Selalu kita tengok dekat mana batu-batu besar-besar tu? Di pantai, cikgu? Pantai, lagi kita ada juga nampak dekat sungai. Betul tak? Betul. Maknanya mungkin batu itu telah pun mereput ataupun terhaus di bahagian atas bukit. Jadi dibawa oleh air turun ke bawah. Kan dia akan bawa turun ke bawah dan dia dienapkan sebab air itu dah perlahan, dah jadi perlahan. So dienapkan dekat situ. Sebab itulah ada pelbagai bentuk batu dekat sungai. Okey, yang ketiga pula adalah yang keempat, maafkan cikgu. Yang keempat adalah susutan jisim dan juga susutan darat. Okey, apa itu susutan jisim dan juga darat? Kita tengok sini. Susutan jisim adalah pergerakan tanah dari atas ke bahagian bawah. Maknanya selalunya berlaku dekat bahagian mana? Kalau kat Malaysia ni. Kalau air terjun? Air terjun, boleh berlaku ke cikgu lainnya? Tanah. Kita tengok kalau tanah. Di kawasan tanah rendah? Berbukit kat mana selalu kita? Negara kita kalau berbukit kat mana? Genting Highlands. Yes, Cameron lagi? Highlands. Cameron Highlands. Pergunungan. Pergunungan. Jadi dekat situ selalu berlakulah susutan jisim dan juga darat. Kenapa berlaku? Disebabkan oleh graviti. Kita ni kalau melompat ke atas pun akan turun ke bawah. Begitu juga dengan tanah. Dia ditarik oleh graviti untuk bergerak ke bawah. Boleh faham kita ada berapa proses eksogen? 3. Ada 4. 4. Alah, salah Ada 4. Lulu hawa, semangat dah jawab. hakisan, angkutan pengenapan dan juga susutan jisim dan juga susutan darat. Cikgu ada 4. Cikgu ada bawa aktiviti dengan cikgu. Apa Boleh dia aktiviti? tak? Patutlah nampak banyak barang depan ni. Ya, kita nak gunalah tu dalam kelas. Okey. Okey, nampak tak tanah depan Yuyu tu? This one? Ya. Okey. Yuyu akan cuba buat demonstrasi susutan jisim dan juga susutan darat menggunakan barang yang telah cikgu sediakan. Okey, Yuyu pakai sarung tangan boleh? Boleh, untuk pastikan tidak kotor tangan Yuyu Okey. itu. Okey, jadi tanah tu nanti Yuyu letak dekat bekas yang satu lagi tu. Okey. So tugasan Yuyu yang diberikan oleh Cikgu Farah hari ini adalah untuk ambil tanah ni dan masukkan ke bekas lagi satu. Kalau salah tegur ya cikgu. Ya, tak apa. Cikgu akan bantu anak murid cikgu ni. Masuk dia bagi dia jadi bentuk curun macam tu. Okey. Okey, laju-laju pun boleh. Laju-laju. Berjaya tak tu? Tak cukup tanah bagi Boleh. tahu, cikgu bagi lagi tanah. Tak cukup tanah, saya ambil daripada luar nanti cikgu. Okey. Okey, lagi. Penuh Jadikan kan sampai bentuk tutup cerun. surat khabar tu. Kenapa kita tak surat khabar? Sebab kita nak bagi Bagi tinggi. dia berbukit ya? Ya, betul. Okey. Angkat sikit. Alright. Okey. Okey, nampak tak? Bila Yuyu angkat, tanah tu bergerak ke mana? Ke bawah lah Ke bawah cikgu. kan? Dia melurut ke bawah seperti itu. Itulah kita panggil susutan jisim dan darat. Okey. Okey. Boleh? Okey. Kalau macam lah. mana kita nak tengok sekarang ni cikgu? Okey, tengok. Okey tak macam ni cerun Yuyu? Boleh lah. Okey. Cikgu consider okey lah tu. Sebab Okey. nampak kan ada tanah yang akan terlurut ke bawah. Okey, kalau kita tambah air, contohnya kalau hujan. Okey. Kalau kita tambah air. Hujan. Tak payah buka, cikgu dah buat. Dah ada. Dekat situ. Okey, ni konon-konon hujan ni. Okey. Kalau kita letak air, tanah itu akan juga turun ke bawah dengan lebih cepatlah. Dan dia akan mengakibatkan tanah. Dia akan mengakibatkan tanah apa? Runtuh. Tanah runtuh. Nampak ya di situ murid-murid di rumah? Terus bergerak ke tolong bawah. buat untuk murid-murid di rumah. Berbeza sekali ya. Ya, very good Yuyu. Terima kasih Yuyu sebab Terima buat kasih, aktiviti cikgu. untuk Seronok. murid-murid. Okey, kita ke seterusnya. Baik. Kita ada proses utama yang kedua, iaitu proses, kita tengok, proses endogen. Proses endogen ini berlaku dalam bumi. Okey, dia berlaku dalam bumi.
Okey, kita tengok yang pertama iaitu proses olakan mantle. Okey, proses olakan mantle. Tahu tak mantle tu kat mana? Di lapisan kedua bumi. Wow, teranya. Mestilah belajar daripada cikgu. Kan? Okey, lapisan kedua itu ada di sini. Okey, lapisan pertama adalah kerak bumi, kemudian lapisan kedua adalah mantle. Dan yang dalam ni adalah teraslah. Okey, baik. Okey, cikgu letak dulu kat sini. Okey, kenapa olakan mantle itu berlaku? Sebabnya suhu tinggi dekat bahagian mantle ini. Okey, suhu yang tinggi dan dia akan menghasilkan arus-arus perolakan. Okay, arus-arus perolakan ini akan menggerakkan kerak bumi kita. Itu adalah proses olakan mantle. Okay, yang kedua pula adalah, kita tengok. Okey, proses pergerakan kerak bumi. Proses pergerakan kerak bumi ini, dia ni ada teori dia. Teori dia dipanggil plate tektonik. Teori tektonik mengatakan kerak bumi kita terbahagi kepada beberapa lapisan kepingan lah. Beberapa lapisan kepingan yang sentiasa bergerak. Tak reti duduk diam lah dia. Macam kita lah kan, tak tidur diam. Okey, dan menyebabkan pertembungan serta pencapahan. Okey, seterusnya akan menghasilkan pelbagai bentuk bumi. Macam tadi cikgu bagi tahu, bumi kita ni mula-mula sekali dia adalah super benua ataupun kita panggil nama dia Pangea. Disebabkan pergerakan kerak bumi ni, kita ni telah terbahagi kepada beberapa benua. Kan? Terbahagi kepada beberapa benua. Okey, macam mana plate tektonik tu? Dia macam ni kat sini. Nampak ni? Lapis-lapis ya cikgu? Cantik. Ya, lapis-lapis. Kita tengok ni, kita nampak macam apa ya? Itulah macam makanan pula kan. Biasalah tu kan. Okey, baik. Okey, cikgu ada juga bersama-sama dengan cikgu. Cikgu bawa biskut kat sini untuk menunjukkan macam manalah pergerakan kerak bumi itu. Okay, kita tengok cikgu gerak ke sini sikit. Pergerakan kerak bumi ini dia boleh berlaku, nampak tak? Dia ke depan dengan ke belakang. Okey, dia boleh berlaku ke depan dengan ke belakang. Yes, okey. Yang seterusnya adalah pertembungan. Dia naik macam ni. Dia naik macam ni. Kan? Okey, pertembungan. Okey, yang seterusnya adalah pemisah. Begini. Sak, macam tu. Oh, ni retak tu. Sak macam tu. Okey, lagi satu ni pun adalah pencapahan. Macam mana? Satu ke atas, satu di ke bawah. Okey, nampak ni cikgu angkat satu-satu. Yuyu bolehlah tolong cikgu angkat lagi dua. Tunjuk kat murid-murid kat rumah tu. Nampak tu? Okey. Baik kita boleh je buat benda ni menggunakan biskut lah dalam bilik darjah. Okey, baik. Kejap, ada lagi satu. Ada lagi. Yang terakhir iaitu adalah aktiviti magma. Aktiviti magma adalah magma ni cair dan terlampau panas. Okey, terlampau panas, dia ni akan keluar melalui satu lohong. Okey, dia akan keluar daripada satu lohong dan mengalir. Okey, mengalir dan dia akan membentuk letusan yang akhirnya kita akan nampak dia sebagai gunung berapi. Okey, kita akan nampak dia sebagai gunung berapi. Jadi ada berapa proses endogen? Ada berapa tadi cikgu sebenarnya? Ada 3. Kalau exogen ada 4, endogen ada 3. Ya, betul. Okay. Kalau 3, apa? Apa maksudnya cikgu? Apa maksudnya? Jangan risau, kita ada soalan uji minda untuk Yuyu buat mewakili murid-murid dekat luar sana. Okey. Ini soalannya. Dengan menggunakan peta pokok. Tahu peta pokok? Tahu? Map 3 map. Very good. Map 3 map. Okey. Nyatakan proses utama bumi berserta dengan contohnya. Yang saya pasti yang pertama adalah exogen. Sebelum tu title dia, tajuk dia. Tajuknya proses utama bumi. Ya. Nampak tak gaya seorang guru menggunakan marker berwarna merah? Exogen. Endogen. Okey, buat satu garisan ke sana dengan warna lain pula. Okey, very good. Dia bercabang kan turun. Sekejap. Okey. Itu turun bawah. Itu turun bawah. Okey. Cikgu bantu cikgu cikgu padam ni. Okey. Lulu hawa lagi. Hakisan. Lagi? 2. Angkutan dan pengenapan. Very good lah murid cikgu ni. Okey, dan yang terakhir satu lagi. Susutan jisim. Yes, kan dah buat aktiviti kan, mestilah kena ingat. Jisim dan susutan darat. Okey, kita ke endogen pula. Endogen ada 3. Endogen ada 3. Tulis nombor lagi. Yang pertama adalah
Olakan mantel. Perolakan mental. Olakan. Olah. L. Okey. Kita kena padam ya. Tak apa. Tak boleh silap macam ni. Okey. Olakan mantel. Okey, yang kedua. Yang kedua adalah Pergerakan kerak bumi. cikgu tak bagi tahu pun ingat. Nama Nama dia cikgu apa? jangan Nama dia? cuba-cuba cikgu. Nama dia apa nama dia? Dia ada nama? Plat tektonik. Yes. Plat tektonik. Okey. Alright. Tiba-tiba segar cikgu. Yang nombor ketiga, aktiviti magma. Aktiviti magma. Paling saintis kat Yuyu sekarang ni ya. Cikgu jangan macam-macam. Gitu. Itulah dia dua proses utama bumi, eksogen dan endogen. Kalau kita lihat pecahannya adalah seperti berikut. Eksogen ada 4 iaitu luluh hawa, hakisan, angkutan dan pengenapan, susutan jisim dan susutan darat, dan endogen olakan mantel, pergerakan kerak bumi, plat tektonik dan juga aktiviti magma. Betul ke cikgu? Cikgu tak payah terang. Yuyu dah terang semuanya. Syukur, Very good. Alhamdulillah. Kita bagi 10/10 untuk Yuyu Terima kasih, pada cikgu. segmen ini. Awal Yuyu dapat markah hari ini. Baik cikgu, kita berhenti berehat seketika. Kembali lagi selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cikgu, saya ada terbaca satu artikel pada tahun 2021 dalam kejadian pada tahun 2004 pada jam 7.59 pagi gempa bumi berkekuatan 9.1 skala Richter antara yang terkuat pernah tercatat menghancurkan bawah laut di Lautan Hindi. Cikgu ada dengar tak tentang tu? Cikgu pernah dengar juga waktu tu cikgu muda lagi. Ya. Okey, baiklah. Cikgu ada dengar pada tahun 2004 negara kita dan beberapa negara dikejutkan dengan geobencana yang terbesar iaitu tsunami. Betul. Jadi fenomena geobencana ni kenapa dia berlaku? Adakah kerana berlakunya pergerakan di paras mana? laut? Di dalam bumi. Okey, jadi kat sini kita tengok fenomena geobencana dia berlaku disebabkan oleh kesan proses endogen. Iaitu yang akan menjadikanlah kejadian geobencana ni. Geobencana ni ada banyak sangat. Nak tengok satu persatu? Nak. Alright, okey. Yang pertama adalah, kita tengok yang pertama. Okey, yang ni geobencana apa? Ini nampak macam gempa bumi. Okey, kita tengok jawapan betul ke tidak? Jeng, alright, betul. Gempa bumi. Okey, yang kedua pula adalah yang ni? Kemarau. Betul. Sikit-sikit betul. Jawapan tepat dia pemanasan global. Bila terlampau panas akan merekah, jadilah merekah. Itu pun dipanggil sebagai geobencana. Okey, yang ketiga adalah ni kalau tak tahu letusan gunung berapi. Ya, letusan gunung berapi atau nama sains dia vulkanisme. Okey, vulkanisme. Kemudian ada lagi seterusnya ialah yang ni tanah runtuh. Tanah runtuh, kita tengok. Betul. Tanah runtuh selalunya berlaku dekat bahagian cerung bukit, gunung cerung dan bukit, sebagainya. semuanya lah. Okey, kemudian yang ni. Yang Yuyu tanya tadi kat cikgu. Tsunami ya cikgu? Tsunami. Okey, ni ya keadaan sebenar gambar ni nampak tu? Tsunami. Alright, okey. Jadi yang ni pula? Ni pun salah satu geobencana juga. Ni lubang akibat lubang benam. Lubang benam. Lubang benam. Baik, yang ini? Ini pula, ni selalu saya tengok dalam kat mana? Wayang. Tanah Jerlus. Very good. Tanah Jerlus. Okay, ada satu lagi yang cikgu tak boleh nak tunjuk melalui gambar, iaitu hujan asid.
Kalau kena tu mungkin kulit kita akan rosak lah. Okay. Kulit rosak, bangunan pun akan rosak lah yang tu. Okey, baik. Jadi untuk bersama-sama dengan kita hari ini, cikgu ada bawa satu aktiviti untuk kita buat. Iaitu aktiviti ni dinamakan kita nak buat demonstrasi vulkanisme. Okey, baik. Bersama-sama dengan cikgu kita ada bekas kat sini. Okey. Pakai dulu sarung tangan. Okey. Takut tangan nanti rosak kan? Okey. Sepatutnya dekat sekolah kita akan memakai kita pakai plastisin. Plastisin. Ataupun tanah liat lah. Kita pakai plastisin ataupun tanah liat. Okey. Jadi apa yang kita akan campurkan? Kita akan campurkan cuka yang bersama-sama dengan pewarna. Nak bagi nampak sikit lah bombastik dia. Okey. Kita boleh tuang dalam ni. Okey. Tapi sebelum tu kita masukkan dulu soda bikarbonat. Okey. Okey, soda bikarbonat. Cikgu masukkan soda bikarbonat dulu. Okey. Cikgu masukkan. Yoyo ikut cikgu ke? Boleh. Okey. Lepas tu cikgu masukkan cuka ini. Nampak tu? Cikgu punya letusan gunung berapi telah pun terjadi. Okey. Yoyo akan buat perlahan-lahan supaya kamera dapat visual yang baik ini. 1, 2, 3. Lava. Melimpah-limpah pula. Itulah Mak Mama yang panas. Okey, baik. Jadi, macam yang Yuyu bagi tahu tadi kat cikgu, kan tsunami berlaku kan? Maafkan cikgu lah ya. Okey, tsunami ni dia berlaku menyebabkan negeri-negeri yang berhampiran dengan pantai jadi takut sangat nak pergi mandi pantai. Termasuk dengan cikgu. Cikgu asal daripada Pulau Pinang. Jadi kami sangat takut nak pergi perairan pantai, takut tsunami tu berlaku lagi. Jadi sesuatu yang luar jangka cikgu kan? Ya, betul. Jadi apa yang sains dan teknologi ni keluarkan, dia keluarkan satu alat untuk mengesan pergerakan air dan juga ketinggian ombak. Dia kesan itulah. Okey, jadi apa nama alat itu? Alat itu dinamakan sebagai pelampung lah, tsunami meter lah. Okey, dan dia akan bila berlaku tsunami, katakanlah berlaku tsunami, dia akan hantar amaran awal melalui satelit kepada kawasan sekitar itu dan juga kepada jabatan-jabatan berkenaan yang mengkaji berkenaan dengan geobencana inilah. Okey, yang kedua pula ada alat juga. Okey, pernah dengar tak kes Highland Tower? Pernah. Okey, cikgu tak pernah dengar kes Highland Tower sebelum cikgu tengok movie Highland Tower tu sendirilah. Okey, Highland Tower tu berlaku dekat sekitar sini ya kan? Satu kondominium yang tinggi dan ranak begitu saja. Ya, disebabkan oleh pergerakan susutan jisim dan juga susutan darat lah. Jadi, kita dah pun keluarkan satu alat dan kita letakkan di curun bukit. Dia akan memberi amaran sekiranya berlaku pergerakan tanah ataupun rekahan tanah. Ini adalah dua alat lah yang kita kena pelajari. Okey, satu nak mengukur tsunami ataupun dia nak beri amaran lah tsunami. Satu lagi pergerakan tanah. Pergerakan tanah yang akan berlaku geobencana apa? Tanah runtuh, gempa bumi dan sebagainya. Tanah runtuh dan gempa bumi. Okey. Kesan daripada geobencana ni ada banyak. Okay, kalau kita bincang berkenaan dengan tsunami dan juga kes Highland Tower tersebut, okey, tsunami ni kalau dekat negara kita ada berlaku kehilangan nyawa ya. Dan negara lain dia punya kehilangan nyawa terlampau banyak sampai ribuan. Ada juga yang kerosakan harta benda. Dekat kawasan negeri cikgu lah, kawasan Pulau Pinang memang rosaklah rumah. Dan kerajaan terpaksa bina balik rumah kepada mereka yang terkena lah, untuk baik pulih lah. Okey. Kemudian ada juga yang kebuluran. Kenapa berlaku kebuluran? Kalau kat Malaysia ni kurang sikit. Sebab kalau kita tengok geobencana kita banjir pun kita dapat makanan kan. Kita dihantar makanan semua. Okey, kebuluran ni sebab tak boleh pergi dekat tempat tu. Kita kawasan yang sukar diakses. Sukar diakses dekat tempat tu. Jadi selain daripada tu, ada yang mandi banjir tu, kita tak tahu penyakit apa yang ada. Dan juga terkena dengan penyakit. Yalah. Boleh cenderung mendapat penyakit kencing tikus atau leptospirosis dan sebagainya. Betul. Okey. Seterusnya. Ni adalah artikel-artikel yang cikgu dapatlah. Dalam buku teks kita pun ada artikel ni lah. 43 rakyat Malaysia terbunuh akibat ombak besar tsunami. Cikgu katakan ada puluhan yang meninggal kan. Okey, kemudian gempa bumi di Gunung Kinabalu. Lepas tu kejadian banjir lumpur selalu berlaku kan dekat negara kita. Okey, tapi sekarang rakyat Malaysia dah pun
aware benda ni, dia dah cakna. Jadi dia dah Betul. buat persiapan yang lebih awal, terutamanya kawasan yang tinggal dengan kawasan banjir, dia akan bina rumah dia tinggi sedikit. Ya, cenderung banjir juga mereka dah adakan siap siaga untuk pemindahan ke tempat yang lebih selamat dan sebagainya. Betul, dewan-dewan orang awam ni semua kan. Okey, baik. Okey, sekarang dah belajar. Aha. Tadi cikgu bagi soalan mudah. Sekarang cikgu nak bagi soalan kebat. Kebat itu kemahiran berfikir aras tinggi. Cadangkan 2 ciptaan yang membantu dalam mengurangkan kesan negatif fenomena geobencana. Pernah tak dengar sebelum ni? Kot-kotlah baca paper Saya pernah dengar cikgu. surat khabar ke? Sismometer. Sismometer? Ha-ha. Apa tu sismometer? Dia boleh mengukur gempa dan sebagainya. Betul Ya, cikgu? betul. Dia boleh mengukur gempa bumi. Baguslah dengar Pernah dengar. Oh, okey. Dan yang kedua? Yang kedua adalah Mintalah tolong. Murid-murid tolonglah Kak Yoyo. Kejap Kak Yoyo tengah fikir. IR camera. IR kamera? Ya. Untuk apa IR kamera? Yoyo Untuk kurang kesan hujan asid. Macam Ah. mana dia kesan hujan asid itu? Dia kesan melalui infrared. Dia kesan, tak salah cikgu, sulfur dioxide. Kewujudan sulfur dioxide dalam air itu. Jadi betul lah Yoyo jawab sismometer dengan IR camera. Betul. Tepat Boleh dapat sekali. ganjaran tak? Boleh. Kali ni cikgu bagi 10/10. Terima kasih Cikgu Maknanya Farah. total markah tadi berapa dah? 20. 20. Baik, Yoyo nak kumpul lagi banyak markah. Kita berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini dengan pelbagai aktiviti bersama Cikgu Farah. Didik TV KPM. Cikgu buat apa tu? Oh, cikgu tengah prepare projek fosil untuk murid-murid cikgu. Oh, nampak macam memasak macam ni. Okey, inilah yang dipanggil sebagai fosil. Kita tunjuk dekat kamera Cikgu. Jadi maksudnya mencari fosil Sesuatu yang di ada dalam tanah. Okey, tahu tak bumi ni umur berapa dah Yuyu? Tak tahu. Tak tahu. Bumi ini dah berbilion usia dia. Kalau kita anggarkan dia mungkin 4.5 bilion tahun daripada material yang diperolehi. Ahli geologi telah menetapkan tempoh masa yang panjang sangat tu kan dah berbilion-bilion sangat kan. Yang panjang itu sebagai era. Jadi usia bumi adalah kira-kira 4.5 bilion tahun. Betul? Ke atas lagi Ke sebenarnya. atas? Tua kan bumi kita? Okey. Setiap era ini dibahagikan kepada beberapa tempoh masa. Setiap tempoh masa ni kita panggil dia sebagai semua ni lah. Kita panggil sebagai skala masa geologi. Skala masa geologi. Okey, ada beberapa perkara lah dekat skala masa geologi ni. Kita nak tengok siapa yang hidup zaman tu. Semualah. Okey, termasuklah dengan binatang kesayangan murid-murid di rumah iaitu Dinosaur. dinosaur. Ya, betul. Okey. Dinosaur ni sebenarnya kita dapat cari dia hasil daripada fosil. Apa tu fosil? Fosil tu sebagaimana yang cikgu tunjukkan sebentar tadi adalah contohnya haiwan yang dalam tanah ni cikgu. Haiwan je ke? Haiwan boleh, Tumbuhan boleh lah. dan juga bahan-bahan pun boleh. Boleh. Okey, cikgu bagi cikgu terang dengan lebih jelas. Fosil merupakan bahan bumi yang terbenam atau tertimbus seperti tumbuhan, haiwan dan juga serangga. Okey, macam mana dia boleh tertimbus? Kita tengok apabila organisma mati, contohnya kita pun mati kan? Okey. Bahagian lembut ni akan terurai atau dimakan oleh haiwan. Okey. Kemudian sisa-sisa organisma ni pula akan dilitupi oleh sedimen. Batu sedimen lah. Sedimen ini pula akan menjadi batu.
Okey. Slot ni kita dah belajarlah sebelum ni. Okey, kemudian apabila dia rosak, okey, ia akan meninggalkan lubang pada sedimen itu, pada batu sedimen itu yang kemudiannya diisi oleh mineral. Oh. Mineral hasil salinan kopi dia, okey, organisma yang diperbuat daripada mineral. Bukan organisma yang asal-asal tu, mungkin ya, tapi kebanyakannya ada mineral dah dalam tu. Okey, fosil ni akhirnya akan muncul ke permukaan. Akan naik sikit lah. Tak adalah terus naik ke atas kan. Nanti terkejut kita semua. Dia naik sedikit saja disebabkan oleh proses utama bumi yang kita belajar. Oh, eksogen dan endogen. Yes. Okey, jadi kita belajar ada lulu hawa dan juga hakisan dalam eksogen kan? Betul. Okey, jadi dekat situ dia akan mengakibatkan fosil itu naik ke permukaan nanti. Mungkin ada yang tak naik, ada yang tertimbun. Yang tak naik itu dah kita kira sebagai pengenapan ke cikgu? Ya, dia pengenapan tu dia berhenti kat satu tempat, dia dah tertimbus ni. Oh, itu yang menyukarkan, dah masuk dalam dah. Menyukarkan geologis, arkeologis untuk mencarinya. Terbenam ke dalam lah. Okey, baik. Okey, kita tengok pula seterusnya adalah ni sampel fosil. Dengan cikgu pun cikgu bawa sampel yang original yang cikgu dapat daripada ahli geologi. Iaitu yang ini, nampak ni adalah sampel fosil lah. Ini adalah fosil haiwan ke? Ni adalah fosil tumbuhan. Ya, okay. Betul. Okey, yang cikgu dapat lah. Okey, alright. Okey, baik. Selain daripada itu, kita ada juga fosil haiwan, dinosaur kita jumpa kan. Lepas tu kita juga jumpa haiwan-haiwan yang tak pernah kita kenal lah sebelum ni. Kemudian kita jumpa fosil cengkerang, fosil tumbuhan, okey, dan juga alat-alatan pun ada kita jumpa. Okay. Daripada zaman purbakala ya cikgu? Ya, betul. Okey, baik. Seterusnya, apa pentingnya fosil ini? Kenapa nak kena cari benda-benda yang dah lepas tu? Kan orang kata dah lepas, jangan dikenang. Kita dapat mengkaji sejarah terdahulu. Ya, betul. Kita dapat kaji tata cara orang-orang terdahulu. Okey, apa dia guna, bahan apa tu semua kan. Okey, dan juga dia juga memberi rekod kepada manusia sekarang. Jadi kita dapat tahu, dinosaur ni dia makan dinosaur yang lain. Kan ada T-Rex kan. T-Rex makan yang lain. Macam tu. Kemudian kita juga dapat rekod fosil memberikan maklumat tentang spesies yang telah hilang. Yang tak wujud, yang telah pupus. Yang telah pupus. Ya, betul. Ada haiwan, bukan selain dinosaur lah kan. Ada haiwan lain pun yang telah pupus. Kita jumpa balik lah. Okey, baik. Boleh tak sekarang cikgu nak minta Yuyu buat demonstrasi macam mana ahli geologi kita ataupun arkeologi lah selalunya kan. Dia cari fosil. Ya, cikgu dah sediakan bahan. Kasih cikgu. Jadi Yuyu tolong buat untuk murid-murid. Ya, betul. Kita kena ketuk dia. Ketuk perlahan-lahan, nanti fosil tu rosak. Okey. Nampak tak tu? Dan kita perlu beruskan dia. Saya nampak ada tulang lah cikgu. Tulang siapa tu? Alamak, tulang haiwan. Tulang haiwan. Ya, bukan tulang kita ya. Jangan cikgu. Okey, itu adalah contoh lah yang Yuyu tunjukkan. Ada tulang haiwan di sini. Jadi kalau kita ketuk lagi lebih lama, kita akan dapat keluarkan keluarkan seperti ini. Seperti ini pula. Okey, tapi versi kecil lah. Yang ni yang versi besar. Cikgu dah ketuk dah semua ni. Okey. Inilah kita akan dapat ini. Okey, baik. Kita ke seterusnya pula. Iaitu kewujudan pelbagai organisma. Sebelum manusia wujud, siapa yang wujud? Ada rantaiannya cikgu? Ya, ada rantaian. Beribu-ribu tahun dahulu, maknanya bakteria wujud dulu. Bakteria dahulu. Okey, kemudian protozoa. Protozoa ni adalah mikroorganisma yang kecil lah. Kita makroorganisma. Okey, kemudian rumpai laut, diikuti dengan ubur-ubur, serangga, ikan, semua itulah. Barulah wujudnya dinosaur. Kemudian pupuslah dinosaur itu, wujud tumbuh-tumbuhan, berbunga-bunga, dan yang terakhir wujudlah manusia. Kita ni antara kategori yang terakhir wujud sebenarnya. Yuyu pun baru belajar daripada Cikgu Farah hari ini. Baik. Mesti murid-murid pun banyak ilmu yang dapat diperolehi daripada kelas Cikgu Farah ni. Jadi cikgu, jangan seronok sangat. Yuyu nak tengok juga ni. Risau kalau tiba-tiba cikgu tanya apa-apa. Ada soalan kebat. Okey, soalan kebat kita adalah dinosaur pernah menguasai kehidupan
dalam berjuta tahun dahulu. Cadangkan dua punca yang membawa kepada kepupusan haiwan tersebut. Yuyu rasa-rasalah kenapa haiwan tu pupus? Yuyu rasa kerana proses muka bumi itu sendiri. Sebab awal siaran tadi cikgu ada cakap tentang dulu kita ni satu benua. Kemudian apabila berpecah, kemudian kemungkinan besar ada haiwan-haiwan yang tiada lagi selepas mungkin itu. dia matilah kan. Okey, cikgu terima jawapan tersebut. Tak salah. Okey, selain daripada itu baru satu. Alamak. Okay, selain daripada itu punca? adalah perubahan iklim. Kalau tiba-tiba negara kita ni, bukan negara, bumi kita ni Ada tiba-tiba- pemanasan global. tiba-tiba panas. Jadi haiwan tu tak sesuai nak hidup ataupun terlampau sejuk. Jadi hilanglah dia macam tu, dia pupus begitu. Jadi, disebabkan perubahan iklim yang berubah. Ya, iklim. Perubahan bentuk muka bumi pun cikgu terima, perubahan iklim pun cikgu terima, dan yang ketiga cikgu bagi ekstra sedikit. Okey, mungkin pengurangan gas. Kita kan perlukan gas oksigen. So mungkin gas oksigen tu terkurang terlebih. Dan tidak bersesuaian. Tidak bersesuaian dengan haiwan tersebut. Okey. Itulah jawapan kepada soalan kebat pada hari ini. Itu dia. Cikgu Farah dah pun terangkan kepada kita antara cadangan-cadangan punca kepada kepupusan haiwan. Kita berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Didik TV, KPM. Didik TV KPM. Hello, anda masih lagi bersama Didik TV KPM bagi mata pelajaran Sains tingkatan 1. Bagi subtopiknya bumi. Tadi Kak Yuyu dah banyak belajar daripada Cikgu Farah daripada proses muka bumi seperti eksogen dan endogen. Kemudian Kak Yuyu belajar tentang geobencana, Kak Yuyu belajar tentang usia bumi dan juga fosil. Pelbagai aktiviti dan soalan kebat dah pun diberikan kepada Kak Yuyu walaupun dalam keadaan gemuruh. Alhamdulillah, nasib Cikgu Farah bantu Kak Yuyu. Jadi Cikgu, seterusnya apa agaknya yang kita nak ajar murid-murid? Okey, baiklah. Sekarang kita nak belajar berkenaan dengan kerjaya ahli geologi. Menarik. Menarik kan? Okey, jom kita tengok dulu. Yang pertama adalah apa itu ahli geologi? Ahli geologi ialah ahli sains ataupun golongan profesional yang mengkaji tentang bumi. Okey, dia dikelar sebagai ahli geologi atau lebih tepat sekali geoscientist. Geoscientist. Okey, apa kriteria-kriteria murid-murid yang perlu kalau dia berminat untuk menjadi ahli geologi? Okey, yang pertama, murid-murid yang berminat untuk memasuki bidang ini perlulah daripada calon aliran sains. Okey, dan cemerlang dalam mata pelajaran kimia, fizik, matematik tambahan dan juga matematik. Jadi belum terlambat untuk murid-murid tingkatan 1 cikgu untuk cemerlang dalam mata pelajaran berikut. Okey, asyik belajar dengan cikgu je kan? Cikgu ada bawa geoscientist bersama-sama dengan cikgu. Siapa? Bukanlah dekat studio, tapi cikgu bawa. Jomlah ikut sekali dengan cikgu. Okey, jom kita tengok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, seperti yang cikgu janjikan, kita akan belajar bumi ini dengan lebih terperinci dan lebih menarik melalui salah seorang ahli geologis atau lebih tepatnya merupakan geoscientist yang bekerja di salah sebuah syarikat minyak dan juga gas di Malaysia ini. Nak belajar? Jom! Assalamualaikum dan salam sejahtera adik-adik semua. Nama saya Yusra dan saya merupakan graduan ijazah sarjana pendidikan geosains dan kini bekerja sebagai geoscientist di sebuah syarikat minyak dan gas. Okey adik-adik, hari ini saya nak bercerita
untuk muka bumi ini. Adik-adik seorang yang berminat mengenai penjelajahan, eksplorasi, cabaran, suka belajar bukan di dalam kelas biasa, suka belajar di gunung ganang, bukit bekau, tepi pantai, maka anda layak menjadi seorang geoscientist. Jika adik-adik berminat, jangan lupa untuk menyambung pengajian adik-adik ke dalam ilmu geoscience ataupun geologi. Bye! Wah, menariknya kerjaya sebagai geoscientist. Sebenarnya cikgu, apa yang Yuyu sedar, kerjaya sebagai geoscientist ni tak terhad kepada lelaki sahaja. Betul. Tetapi wanita juga seperti Puan Nur Yusra itu merupakan seorang geoscientist dan beliau amat jelas dengan apa yang beliau tahu dan kepakaran yang beliau ada dalam diri, kan cikgu, kan? Betul. Jadi kita mesti bagi semangatlah kat murid-murid ni. Kan? Okey, baiklah. Okey, sebelum tu nak bagi semangat tu, kita ingat balik apa yang kita belajar. Apa kata kita imbas mula apa yang dipelajari dari awal sehingga ke detik ini. Silakan Baik, cikgu. okey, baik. Kita tengok yang pertama adalah kita tengok proses utama bumi. Ingat lagi berapa proses utama bumi? Dua, iaitu Eksogen dan endogen. eksogen dan juga endogen. Okey, baik. Dalam eksogen ada berapa contoh proses? 4 cikgu. 4, iaitu Kalau Yuyu boleh ingat, ada luluh hawa. Okey. Kemudian ada angkutan dan pengenapan. Okey. Kemudian lagi 2 Yuyu kurang pastilah. Cikgu boleh cikgu tolong? Hakisan dan juga Hakisan, susutan. tanah. Susutan jisim dan Alah, juga susutan salah darat. lah. Tak apa, tanah runtuh berlaku disebabkan Okey. oleh itu. So diterima. Fenomena geobencana. Yes. Okey, fenomena geobencana ada banyak. Boleh bagi Betul. contoh? Antaranya gempa bumi, tsunami, tanah runtuh. Banyak lagi lah cikgu kejadian-kejadian geobencana. Kan, takut kan? Kita dengar pun takut. Tapi Betul. Malaysia ni terselamat daripada lingkaran yang tertentulah. Daripada lingkaran yang nak kena gempa bumi dan juga lingkaran nak kena gunung berapi pun kita terselamat. Bersyukur kita duduk Betul. di Malaysia. Betul. Okey, baik. Kesan-kesan geobencana ada banyak juga. Kesan-kesannya antaranya adalah kehilangan nyawa, menyebabkan kebuluran kepada kawasan-kawasan yang sukar diakses, Ya. dan juga antara kesan-kesan lain adalah Dapat penyakit. dapat penyakit dan sebagainya yang di luar jangka, kan cikgu? Betul. Okey, kemudian kita juga belajar di akhir tadi kita belajar pasal usia bumi. Kan? Bumi ni muda ke tua? Tua. Kalau Jangan saya ingat cakap, apa tua. yang cikgu Nanti Farah... bumi kecil mati macam mana? jangan. Susah kita. Kalau Yuyu ingatlah apa cikgu Farah katakan sebentar tadi, bumi ni mungkin kira-kira berusia kira-kira 4.5 bilion tahun atau lebih lagi daripada itu. Betul Ya, kan cikgu? betul. Kemudian kita juga belajar berkenaan dengan fosil. Daripada fosil lah kita tahu, oh ini berapa tahun dah, berapa tahun dah. Okey, fosil ni adalah apa? Fosil ni adalah boleh dikategorikan kepada beberapa, contohnya haiwan, cengkerang, tumbuhan yang mana berada dalam muka bumi, dalam tanah tu sendiri cikgu. Terbenam, kemudian dia tertimbun disebabkan oleh proses utama bumi. Betul. Nampak tak? Semuanya berkait rapat. Okey, kemudian fosil juga dia memberikan maklumat kepada kita. Contohnya bagaimana tata cara spesies tersebutlah dan juga apakah spesies-spesies yang telah pupus. Cikgu, Yuyu nak dengar rumusan daripada cikgu. Rumusan daripada cikgu. Okey, pertama sekali cikgu nak buat rumusan berkenaan dengan Yuyu dulu. Kan? Okey. Bagaimana Yuyu hari ini? Murid-murid di luar sana boleh bantu cikgu? Yuyu seronok. Yuyu Tapi tak seronok. tahulah markah Yuyu okey ke tak. Tapi cikgu tengok Yuyu hampir menguasai kesemua yang kita belajar pada hari ini. Terima kasih, cikgu. Cikgu bagi 100/100 pada Terima Yuyu. kasih Cikgu Farah. Ya, very good Yuyu. Banyak yang Yuyu belajar daripada Cikgu Farah. Murid-murid kalau ketinggalan, ada cara untuk dapatkan bahan sokongan. Di mana cikgu? Kita boleh dapatkan bahan sokongan di portal Delima 2.0. Portal Delima 2.0. Jadi cikgu selesai pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Sains tingkatan 1, Bumi. Diharap agar cikgu dapat memberi rumusan akhir kepada Rumusan murid-murid. akhir lagi kepada murid-murid. Baiklah, untuk topik bumi ni kebanyakannya dekat dalam buku teks kita tak ada aktiviti yang eksperimen. Betul. Jadi kita perlulah cari aktiviti-aktiviti yang sebeginilah. Contohnya cikgu cari aktiviti dengan melibatkan tanah, kan? Tunjuk contohnya. Ini guru-guru dekat luar pun boleh buat benda yang samalah. Kemudian kita juga gunakan biskut tadi kan untuk menunjukkan plat tektonik. Betul tak? Okey, kemudian seterusnya kita bolehlah dapatkan bahan-bahan fosil inilah. Okey, kita boleh beli jugalah sebenarnya bahan-bahan fosil. Kemudian kita boleh juga
mengingat semula berkenaan dengan fenomena geobencana melalui keratan akhbar. Itulah menariknya pendidikan sains ini apabila murid-murid boleh turut mempelajari tentang sains dengan melalui experiential learning ataupun hands-on experience, iaitu pengalaman secara hands-on dengan menggunakan aktiviti-aktiviti dalam bilik darjah mahupun di rumah dengan pengawasan ibu dan bapa. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu Farah. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Farah. Sama-sama Terima kasih diucapkan kepada jurubahasa kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye-bye.